Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka anda yang depan saya ni masih ada kulit, siapa ada masih ada kulit, angkat tangan cepat. Soalan cepu mas yang organ terpaling besar, yang paling besar dalam badan kita, yang orang tak sedar. Selalunya organ dia memikirkan macam liver, jantung, paru-paru, buah pinggang, perut, ya itu organ, betul. Tetapi sebenarnya organ yang paling besar yang kita tak perasan selama ini ialah kulit. Alright, so kulit kalau dibuka ni memang kita seluas, kalau dibandingkan dengan organ-organ lain dalam badan kita kecil je. Kulit lah yang paling besar sekali. Permintaan beberapa orang kakak hari tu sangat-sangat minta, kenapa kulit saya kering dok. Dia tak cerita pasal eczema, tapi kebetulan lepas saya berinteraksi, ada orang yang celah kata, dok, by the way, anak saya kena eczema, saya sendiri dah mula naik balik, merah-merah, gatal-gatal, adakah ni eczema juga? So supaya kita boleh selesaikan isu ni, malam ni kita fokus kepada kulit kering dahulu, sebab permohonannya untuk cerita pasal apa kulit saya kering aja. Tapi saya rasa boleh juga kita, orang kata apa, exclude, kita cuba hindari daripada masalah kod-kod dia kena eczema juga. Sebab eczema ni ada spektrum ataupun ada julat dia, daripada yang simple semacam kulit kering sahaja, tetapi kalau dah serius sampai kan tak boleh keluar rumah pun, maksudnya punya teruk, berkeping-keping, kadang-kadang orang campur aduk pula dengan psoriasis, dengan masalah dalam bahasa sains dia panggil atopic dermatitis, tapi semuanya dalam bahasa orang-orang biasa dipanggil eczema. Okey, kulit yang gatal, yang berkeping, yang merah, yang ada apa orang panggil, macam inflame lah, radangan, bengkak-bengkak sikit, kadang-kadang boleh melupas. Yang penting sekali dah sampai sakit kulit tu, ataupun dah sampai gatal tak boleh tidur pun, itu yang menjadikan masalah orang sengsara dengan eczema ni. Okey, baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia? Tolong tekan share, love and like, and sambil kita mendoakan bagi mereka yang tengah sakit penyakit kulit ni, jangan main. Okey, bukan dari segi sakit saja, tapi dari segi emosi pun terganggu. Bahkan kalau you masuk dalam forum-forum mereka berdiskusi, ramai yang nak, kalau bukan Islam lah, yang nak apa, nak bunuh diri pun, sebab mereka dah tak tahan sangat dengan dia punya seksanya. Okey, apapun kita mulakan dengan cerita, tolong jumpa doktor dulu kalau ada masalah-masalah metabolik yang harus diselesaikan. Kadang-kadang you fokus pada kulit saja, tapi puncanya kita tak tahu. Okey, kenapa dia kering sangat. Kita boleh memulakan kat muka pun, kenapa you pakai lotion ke moisturizer apa pun nampak masih lagi kering dan cepat tua pula tu, kedut cepat, berkeping-keping, kulit mengelupas. Sebab kadang-kadang ada masalah thyroid. Cuba tulis nota ni, masalah thyroid nak kena diselesaikan dahulu. Belakang-belakang tu mungkin ada masalah buah pinggang pun boleh menyebabkan kulit kita sentiasa kering. Minumlah air banyak mana pun, bukan masalah dehydration sahaja, kadang-kadang kidney. Dan satu lagi apa dia, kalau tak kidney mestilah liver. Jadi dua organ ni, liver dan kidney, dan satu lagi thyroid tu, tiga-tiga ni nak kena kita selesaikan, make sure dia tidak ada masalah. Jadi kalau doktor kata ni tak ada masalah, maka jadilah kulit tu dibahagikan kepada tiga. Satu dipanggil oily skin, satu dipanggil dry skin, satu dipanggil normal, berminyak ataupun kering, ataupun normal, biasa-biasa lembab, yang cantik, yang cun lah kira. Okey, tapi selalunya dia akan berkisar kepada 4 isu utama, iaitu nombor 1 ialah diet, nombor 2 ialah genetik, nombor 3 ialah environment, termasuk suhu cuaca, dan akhir sekali hygiene kita, termasuklah dari segi bahan-bahan toksik yang kena kat bahagian kulit kita ni. Alright, so dalam semua-semua kita mulakan dulu dengan yang bukan teruk. Okey, maksudnya seperti kulit kering sahaja. Selalu orang perempuan terutama sekali dia very concern lah sebab muka kan. Yang penting selalunya orang lupa apa dia, masalah sabun dahulu. Yang pakai sabun terutama sekali bar soap,
Itu nombor satu kena check. Okey, kalau dia alkaline, kalau dia bukan sepatutnya bar soap ni, apa sabun yang berkotak-kotak ni, okey, berbuku-buku ni, selalunya 22% daripada sabun-sabun ni terdiri daripada yang diperbuat daripada petroleum. Bayangkan you letak petrol, benzin, okey, minyak petrol di atas kulit kita, mestilah rosak kan. So itu salah satu yang ramai orang kampung tak tahu, dia beli je terutama sekali sabun yang berbuku tu. So nombor satu. Nombor dua, saya cerita yang biasa orang terlupa, iaitu tap water kita pun, tap water, tahu apa ni, air pipe kita kan penuh dengan klorin, dengan fluoride semua tu. Sebab tu kalau you eczema ataupun you ada kulit kering sangat sampai dah kedut-kedut dah kulit pun, dah teruk sangat, dah bertahun-tahun tak baik-baik juga, cuba check you mandi air pipe tu boleh tak you pergi beli atau order kat online sekarang. Saya cadangkan you beli shower filter, bukan water filter. Water filter tu satulah, nak mandi, nak minum, nak jaga mandian anak-anak semua kan. Kadang-kadang dia orang pun ada masalah eczema atau penyakit kulit yang kering tu kan, gatal-gatal tu kan. Air yang dibilas tu, dimandikan tu harusnya air yang tak ada klorin atau fluoride. Nombor dua, saya bagi ini, buat dulu. Kalau ni tak buat, you masih lagi nak cari ubat, you nak jumpa specialist. Apa maknanya? Maknanya you cuma nak cuba hilangkan gatal, nak hilangkan merah, nak hilangkan kulit kering tu, tapi puncanya tak diselesaikan. Jadi kita duk hari-hari mandi air yang berfluoride dan chloride dan you tahulah dalam tap water tu memang kadang-kadang. Satu lagi ialah, ready, jangan mandi dengan air yang panas sangat. Okey, jangan. Air suam tak apa, tapi air panas sampai cermin ataupun gelas kalau you mandi kat tempat mandi yang bergelas tu kan, sampai berkuap ataupun ada mist dia tu, okey, sampai tak nampak lagi dah kat luar, berarti dah panas sangat. Ini membahayakan kulit anda. Pun boleh jadi kulit jadi kering. Dan mandi air suam pun tak bolehlah lebih daripada 5 minit. Kalau terlalu lama sangat, kulit kita akan jadi kering. Lebih baik kalau nak mandi lama sikit, mandi dengan air sejuk. Okey, jadi yang sojuk ni kalau you tahan lama sikit pun tak apa. Okey, tapi lepas tu nak selang dengan air panas sikit, okey lah supaya sedap badan. Tapi air panas yang menyebabkan kulit jadi kering. Faham? Okey. Seterusnya ialah satu lagi, orang yang anda sekalian ni dengan anak sekalipun suka sangat cuci sampai terlalu cuci. Hygienik bolehlah, bersih tu bagus, tapi sampaikan terlalu bersih sampai tiap kali mandi dah lah mandi 2 kali sehari pula tu. Saya nak mula belajar mandi sehari sekali sekarang, sebab dikatakan siapa yang terlalu kerap mandi lebih daripada 2 kali tu, kulit akan jadi lebih kering. Macam mana cerita ni? Kita ingatkan mandi itu kena air lebih lembab kan? Tak, terutama sekali air panas. So balik kepada cerita, kalau kita cuci, tiap-tiap kali mandi itu macam kotor badan sangat, rasa macam kena cuci tu daripada ujung rambut, ujung kaki tu dengan santal dia, dengan brush dia, dengan kalau boleh jangan terlalu sampai orang kata apa, sanitize badan tu macam dalam bilik operation theater punya nak cuci tu. Tak, operation theater kan doktor tu dia scrub tangan tu sebelum dia pergi operate tu kan. Lepas tu dah tak boleh pegang apa, tak boleh tempuh apa, pakai glove semua. Jangan buat badan you tu sampaikan tak boleh ada satu bakteria langsung. Sebab apa? Kalau tak ada bakteria kat atas kulit you akan jadi satu, rosak, nombor 2 akan lebih kering daripada biasa. Pasal apa? Siapa tahu? Bakteria ni Tuhan jadikan ada beribu jenis atas kulit kita ni. Bahkan kat tangan lagi banyak. Betul tak? Suatu hari tu saya cerita tentang jerawat. Tak boleh saya biarkan you pegang terus kat muka you, sebab kat tangan saja dah banyak. So maksud saya bersih, tapi yang secukupnya saja. Sebab tu dengan sabun tadi pun, kalau salah sabun pun kering juga. Lagi yang mengeringkan kulit kita. Sebab kadang-kadang simple je. Contohnya, you pakai apa ni, tuala yang kadang-kadang dah berapa lama tak, yang ni masalah tak mau bersih pula. Tadi saya cerita yang terlalu bersih. Ini cerita yang perangai pengotok. Tahu tak? Perangai pengotok, that means
Sebulan dah tak salin towel tu. Kalau you tak salin, you bayangkan berapa banyak bakteria. Bagus saya kata untuk menyelamatkan kulit kita ni. Dia sebenarnya bagi protection, mengawal daripada bakteria-bakteria yang jahat kalau datang. Tapi kalau hari-hari you pakai towel yang bukan saja ada bakteria, tapi ada fungus. Tahu fungus? Ada kulat. You bayangkan kulat daripada towel tu melekat dengan virus dan sebagainya kat body kita. Yang ni pun boleh menyebabkan kulit kita jadi tak balance, acid dengan pH-nya, dengan alkaline-nya. Maka kalau you jenis yang kena eczema, lagi senang dapat eczema tu tak boleh baik. Sebab apa? Eczema satu cerita, tapi bila ada bakteria atas kulit-kulit yang dah mati ataupun eczema yang kan merah-merah menyala semua tu, dia sambung pula dengan bakteria-bakteria jahat lagi banyak ke atas kulit kita yang datang daripada towel. Siap. So cuba tengok towel you. Seterusnya bila dah pergi tidur pula, ni saya cerita ni secara praktikal. Ramai orang tak sedar yang bantal dia, selalu saya cerita, cover bantal tu tolonglah kalau seminggu sekali tu gantilah. Kalau ia pun tak mau buat hari-hari, kalau kat hotel tu mungkin setiap hari dia gantikan. Itu pun bekas orang dia pergi buat dobi semua tu, jaga baik deterjen apa dia pakai. Kalau you allergic, kan you tengok kalau kat hotel, kalau balik dari hotel muka lebih merah, berarti deterjen yang dia pakai untuk basuh dobi, semua dia punya bahan-bahan ni lah, towel dia, face towel dia, ataupun tilam-tilam ataupun bantal punya cover tu tolong. Jadi setakat tu simple. Sekarang kita masuk kepada cerita. Ramai juga walaupun you belum kena eczema, kalau eczema tu dah kadang-kadang kena lebih mendalam dia punya, kita punya approach ataupun cara kita nak menyelesaikan masalahnya. Tapi awal-awal ni, sebelum kita seserius eczema tu dah lanjutan daripada kulit kering biasa. Tapi kulit kering biasa pun saya kata apa, kadang-kadang dia boleh jadi gatal juga kalau kering kan. You pernah tak pergi masa winter, katakan negara-negara yang ada sama dengan winter ni, kan bila you winter, you jadi kering kulit you, betul? Dengan sejuknya lagi, tengok, orang perempuan terutama sekali, ambil perhatian. Cleanser yang you pakai, selalu duk cuci muka semua tu, pastikanlah dia tu yang acidic sedikit. Jangan beli cleanser yang alkaline. Kulit kita kan lebih kurang 4.5, lebih kurang dia punya pH hingga 5 pH. Kalau pH kita terlalu alkaline, kita bermasalah nanti. Okay, so cari cleanser yang natural, yang kalau boleh jangan pakai sabun-sabun yang berbuku tu. Nombor 2, mesti dia bertulis hydrating, yang melembabkan, ada tulis. Dan bila ditulis, dia kena menjanjikan. Kalau overseas dia lebih serius. Kalau dia kata hydrating, melembabkan, dia tetap akan melembabkan. Sebab apa? Kita tak nak dia mengeringkan lagi, betul tak? Dan satu lagi, kalau ambil cleanser apapun, kalau setiap malam you nak cuci makeup you dan sebagainya tu, jangan beli yang berbuih banyak. Lagi kurang buih lagi bagus. Sebab apa? Buih cuma datang daripada ni, chemical yang seperti ada sulfate. Pernah dengar kan? SLS, sodium lauryl sulfate, laurate sulfate, ammonium sulfate, semua yang ada sulfate tu. Okey, kalau boleh, kalau dia tertulis kat belakang tu perkataan seperti ceramide, tahu tak? CERAMIDE. Perkataan ceramide ni adalah untuk kebaikan kulit you supaya tidak kering. Okey, you pernah dengar perkataan seperti niacinamide, bagus, sebab dia ada vitamin B3. Yang paling bagus untuk kulit kering ialah vitamin B3 dan B5. Saya ulang, B3, yang penting sekali B3. Kalau tak ada lain dalam you punya belakang label tu, sekurang-kurangnya mesti tulis B3 baru you beli. Kalau tak ada B3, cari sampai dapat. Ada brand-brand yang famous kat farmasi biasa je, tak payah pergi beli yang mahal-mahal. Kalau tak salah saya, brand seperti Cetaphil, CeraVe ataupun Vanicream. Anda yang dah biasa dengan ni, saya ulang kalau you nak pakai yang simple-simple, tak payah nak beli mahal-mahal. Cetaphil, CETAPHIL, ni bukan produk saya, okay? You boleh beli sendiri. Lepas tu CeraVe, CERAVE, ataupun Vanicream.
VANICE cream, Vanicream lah. Yang ni ramai doktor-doktor dermatologis pun banyak recommend ni. Saya pun pernah suruh kat rumah pun ada orang pakai benda-benda macam ni. Tapi yang penting ialah jangan langsung ada lauryl sulfate semua tu yang berbuih banyak. Okey, melawak juga, tapi kesian kalau kulit you dah lama sangat kering, nampak proses penuaan tu cepat. Lebih baik you fokus pada apa saya nak cerita ni. Okey, jaga baik towel you bila nak lap tu, jangan sampai kasar sebab nanti kulit dah kering, nanti jadi melupas pula nanti. Nombor 2, selalunya saya fokus kepada moisturizer. Maklum sajalah, dari sudut kekeringan ni, lawan dia ialah moisturizer lah kan. Pun cari yang kalau boleh yang krim, jangan beli yang ointment atau jangan beli yang lotion, sebab kadang-kadang dia lebih mengeringkan. Ointment tu bukan salah, tapi dia berminyak sangat, you tak suka nak pakai, nanti habis duit dia. So krim pertengahan boleh, yang penting pakai masa you tengah lembab tu. Okay? Dan selalunya kalau dia ada sedikit hyaluronic acid, no problem. Hyaluronic acid itu bagus. Saya kata tadi, berhati-hati dengan kalau ada alkohol, tak ada alkohol, make sure jangan ada alkohol, jangan ada pewangi langsung. Kalau dia kata ada fragrance, bau macam branded semua tu, jangan beli, kecuali kalau branded betul. Ramai orang yang suka beli macam bau yang itu, jangan beli langsung yang fragrance tu. Okey, itu sebagai sikit sebanyak untuk orang yang pakai makeup dan sebagainya. Very important. Okay, kalau tidak, rosak you punya kulit you. Saya kata apa, kering dah lah satu, kadang-kadang besok nanti dia boleh bertukar wajah, lebih cepat kedut pula. So bila dia datang kepada konsep eczema pula, you kena check beberapa perkara. Nombor 1 ialah, tidak lain tidak bukan, ialah masalah autoimmune. You dah mula membiarkan diri menjadi satu peringkat yang dia dah makan balik diri sendiri. Itu dia panggil auto maksudnya diri sendiri. Auto, okay, ready? Autoimmune, daya tahan. So daya tahan tu patutnya tahan diri you, dia dah tak tahan diri you, dia makan balik. Itu yang menjadikan kulit sampai tak kenal tuan dia tu. Okay, so apa yang you kena buat? Okay, saya bagi sedikit cadangan saya malam ni supaya you cuba dulu. Nombor 1, check you ada sensitif kepada salicylate tak. Saya ulang perkataan salicylate. Ramai orang yang kena eczema ni, dia tak sedar yang dia ada bahan-bahan makanan yang ada salicylate. Salicylate ni selalunya daripada ubat seperti aspirin, ubat-ubat doktor ni kadang-kadang ada salicylate. Tetapi banyak makanan kita daripada tumbuhan, sayur-sayuran pun ada salicylate ni. Spice, herba-herba, rempah-rempah rimpang kita ataupun kacang-kacang. Kalau saya bagi list ni dekat 30, banyak makanan-makanan, buah-buahan, termasuk sesimpel brokoli, benda yang elok-elok ni, tetapi kita jadi allergic. Sebab apa? Daripada awal dulu kita tak jaga, bila body kita dah jadi bocor, dinamakan leaky gut. Pernah dengar kan? Dulu saya ceritakan, bila kita makan tak betul, banyak junk food, banyak susu, banyak gula sebagainya, banyak protein yang berat-berat tu, jadi dia tebuk lubang kat, faham lebih kurang macam tu. Jadi benda yang tak patut lepas jadi lepas, tak boleh kontrol lagi dah, jadi bertergabung tu, satu badan jadi gatal, jadi tak boleh tidur, sama merah semua tu menyala. You pun heran kenapa kan, teruk kalau you tengok. Tapi sebenarnya dah jadi macam ni, makanan yang cantik pun jadi tak cantik. Tengok saya bagi list ni, all the blackberry, apricot, buah grape, buah ni anggur, buah dates, dates ni kurma. Kalau saya bagi buah prune, buah raisin, kismis, olive, tomato pun dah jadi tak berapa serasi dengan you. So you tengok list ni, kalau sampaikan honey, madu, turmeric, timun pun tak, kalau kadang-kadang salah hari bulan dia akan naik balik. So jadi list cara you nak selesaikan macam ni. You cuba puasa dulu, lepas tu you tengok balik makanan-makanan mana yang you allergic. Sebab kita tak tahu kacang mana you dah tak boleh makan. Dulu pistachio saya kata bagus, sekarang kalau you makan pistachio, dia dah almond pun dah naik balik, bengkak, merah semua ni. So dalam bahasa orang putih dia panggil elimination diet. Diet yang you kena test and cuba dulu.
Okey, aku kosongkan dulu, aku tak makan, aku puasa. Besok aku nak cuba katakan 3-4 jenis makanan ni. Kalau 3-4 jenis makanan ni okey, aku boleh masukkan balik dalam list aku yang aku dah tolak dulu, faham? Lepas tu you cuba hari ketiga keempat, tiba-tiba you tengok-tengok you makan terung tak boleh, ataupun you termakan sos jenis yang you biasa ni, tapi you masuk balik dia macam gatal balik besok pagi. Berarti sos tu tak boleh makan. Itu dipanggil elimination diet. So dalam sebulan tu you dah dapat mana boleh, mana tak boleh. Bulan kedua you sambung yang boleh dulu. Lama kelamaan bila you tengok eczema you dah menurun, termasuk anak cucu you pun buat macam ni juga. Ini dipanggil salicylate sensitive. Dalam makanan tu ada salicylate. Dulu okey, sekarang tak okey. Nombor 1. Nombor 2, you kena check bahan-bahan you pakai tadi. Saya kata sabun, shampoo, yang tak boleh tu kalau boleh air kosong saja pun tak apa. Air mandi saja pun lebih baik daripada you pakai sabun-sabun ni. Okey. Lepas tu diet kena jaga. Balik kepada cerita gula, susu dan daging yang berat-berat. Ikut DND diet tu, jangan risau. Okey. Alright, tolak buah-buahan yang you allergic. Walaupun saya kata buah-buahan bagus, sayur bagus, tapi saya kata apa? Buat sebulan 2 ni you kena kontrol. Buat je. Lepas tu you kena ambil dengan doktor ubat-ubat yang buang kulat dalam badan you. Ada yang namanya seperti Diflucan, tapi nama tu biar doktor yang bagi ubat tu. Dia anti-fungus. Lepas tu you kena ambil vitamin A, omega 3 yang dalam sachet inci oil tu boleh, omega 3 69. Lepas tu vitamin D3K2. Wajib dua-dua ni. Sebab tu bila saya cerita, bukan sebab saya yang minat saja kepada produk tu, sebab saya sendiri pun tak cukup. Nak jaga kulit semua tu, vitamin A, omega 3 69 tu, dan vitamin D3K2. Lagi satu ialah, yang penting ialah jangan sesekali you lupa kepada perkataan stres. Ramai orang kena eczema atau penyakit kulit, ataupun tak boleh betul kulit dia tak elok jadi disebabkan dia dalam sentiasa aura yang stres. Nombor seterusnya ialah tidur, tak payah cakap lagi dah. Dan last kali, tengok environment. Selalu saya kata, environment yang penuh dengan petrol, environment yang dalam smoking, siapa-siapa husband yang smoking dan sebagainya, anak cucu you mesti kadang-kadang bermasalah besar. Tolong mereka perhatikan air mereka mencukupi dan bersih, tidak ada fluoride, yang minum pun sama. Dan akhir sekali saya nak bagi formula. Ready? Okey, saya nak bagi sapu buat sendiri ni. Kalau yang tengah merah ataupun tengah kering sangat kat muka pun boleh. Ready? Ambil putih telur, kopi ni, putih telur. Lepas tu ambil satu sudu teh honey, madu lebah ke madu yang liar lah. Saya nak madu hutan ni yang betul-betul macam madu tualang yang saya keluarkan tu. Bukan saya keluarkan, saya suruh orang masukkan dalam botol tu. Yang saya ambil daripada Perak tu, very good. Okay, you campur biar dia pure betul. Jangan ambil yang gula daripada dia orang buat macam fake tu. Jaga baik. Honey pun. So campur dengan putih telur, campur dengan olive oil, lagi 2 sudu teh. Boleh ingat tak? Okay, egg yolk sebiji, kuning telur lah kan. Okay, telur yang kuning tu, egg yolk. Lepas tu 1 teaspoon of honey, 1 camca sudu teh honey, 2 sudu olive oil, dan 1 atau 2 sachet inci oil. Kalau you ambil tu, you koyak dia masuk dalam ni 2 biji, 2 orang panggil 2 soft gel tu, you kacau elok-elok. Okay, you buat semacam masker sampai kering. Bila kering 20 minit, biar dulu setengah jam ke, baru you bilas dia dengan air suam, dengan air terlalu panas. Okay, itu satu formula. Satu lagi formula, kopi ni. Kalau you tak serasi dengan tu, buat yang number seterusnya. Setengah biji pisang, 1 teaspoon almond oil, minyak almond ada jual. Lepas tu 2 sudu teh mint. Okay, mint oil lah. Okay, so saya ulang, pisang, almond oil dengan mint. Ni satu lagi, you buat macam paste, you sapu, nanti dia kering. Kulit pisang tadi, dalamnya tu you sapu bahagian siku, bahagian pelipat-pelipat, you know. Jadi dalam kulit pisang tu, dia punya peel tu,
dalam tu yang putih-putih berlendir-lendir sikit tu, you sapu, you gosok. Okey, last formula saya nak bagi, cuba kopi ni air lebih kurang setengah cawan pun boleh lah tu, lebih kurang 6 sudu. 6 sudu teh air, lepas 2 sudu teh chia seed. You tahu kan chia seed yang hitam tu, you grind dia sampai halus macam jadi powder, you masuk dalam tu. Lepas tu kalau ada seaweed, you pergi beli seaweed. Dalam seaweed tu you campur pula satu lagi sudu teh, dia panggil olive oil. Kalau boleh, olive oil you campur dengan sacha inci oil sekali, 1 sudu, dan 2 biji, always 2 biji sacha inci oil yang ada vitamin E tu, E sacha inci oil. Campur semua ni, kacau elok, sapu kat muka, tengok apa jadi. Kalau paling busuk malam ni you tak ada semua ni, mana nak cari semua dengan seaweed dengan olive oil pun kadang-kadang tak sempat nak beli. You ambil E sacha inci oil, saya ulang, yang ada vitamin E tu, tebuk dia biar dia ada minyak, you sapu bahagian yang kering ataupun bahagian yang kena eczema. Last sekali ialah pastikan semua bahan you pakai tidak ada, saya kata lagi sekali, bahan-bahan seperti lauryl sulfate, benda yang ada paraben, pernah dengar kan? Benda yang ada formaldehyde, kalau tulis formaldehyde, ataupun saya kata apa, bahan bau dia wangi sangat, semua tu out. Lepas tu ada satu lagi tulis ni triclosan. Okey, triclosan ni triclosan, triclosan. Kalau ditulis triclosan out. Lepas tu kalau dia ada tulis coal tar, COAL tar, dia orang kena declare kalau dia masukkan coal tar. Okey, kalau bahan-bahan coal tar yang ada pewarna ni, dye dia tu, coal tar dye, please don't use on your skin at all, ataupun untuk atas rambut ke apa-apa, sebab bila you basuh rambut tu dia turun kat muka kat badan, habis nanti body you dah lah sensitif. Lain pada tu, saya rasa cukup dulu pada malam ni. Saya dah bagi banyak. Saya mengharapkan anda bersabar. Yang penting sekali jaga diet tu, okey, sebab semuanya datang daripada dalam. Dan perhatikan kalau anak-anak you tu, jangan biarkan nanti dia orang merana seorang diri, malu nak keluar dan sebagainya. Kena banyak pujuk, kena banyak sabar, kena banyak belai dia elok, dan bagi benda-benda yang bersih supaya dia dapat detox badan dia. Okey, kita jumpa lagi saudara saya sekalian. Alhamdulillah malam ni kita boleh bantu dengan kita punya DND 369 sacha inci oil tu, banyak mainkan peranan, betul tak? Alhamdulillah. Juga D3K2 tu, apa tu, yang Santera tu pun bagus, Alright, jumpa lagi supaya hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, dan supaya you punya mind, minda you selalu boleh lepaskan, let go and feel good all the time. Bye.